Hello guys, welcome to Bronas channel. Macam biasa, hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat, hari cerita seram. Korang semua mesti dah tak sabar kan? So, aku tak nak panjang cerita. Jom kita proceed to part 3. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dulu guys. Subscribe our channel. Pada korang yang sukakan cerita seram, boleh subscribe, comment and share. Okay guys, thank you. Okay guys, lepas saja habis sekolah, akak saya dia ada kerja kat satu tempat guys. Dia pun minta izin lah dekat ayah. Tapi ayah ni lepas saja kebanyakannya kes-kes dah jadi ni, dia jadi sangat overprotective. Dia risaulah tak ada siapa jaga. Sebabkan tu ayah letakkan syarat. Syarat dia senang je, pergi balik ayah hantar. Ini dia tahulah kat mana. Time tu akak saya dapatlah kerja. Dia kerja sebagai promoter dekat The Store Club. Cerita dia bermula macam ni guys. Masa hari pertama akak saya kerja, dia masuk pada tengah hari. Sampailah mall tu tutup, tak silap saya 10.30. Time tu ayah saya bersiap-siap lah nak pergi ambil akak saya. Saya memang suka menyebuk, so saya follow sekali. Kita bersama-sama lah tunggu dekat bawah mall tu sambil tunggu akak. Daripada 10 minit ke 15 minit, daripada 15 minit ke 20 minit. Macam pelik, apa salah lambat sangat kan? Orang lain semua dah keluar ni, akak saya lambat sikit keluar. Masa dia keluar tu, saya nampak akak saya jalan daripada jauh. Saya nampak, saya tengok, asal muka dia macam tu? Faham tak? Sebab macam saya cakap sebelum ni, akak saya bila dia jadi ataupun dia nampak sesuatu, saya boleh perasan tau muka tu. Time tu muka dia macam tu. Di tengah jalan muka dia sangat macam tak bermaya lah. Dia tunduk je. So bila tunduk, jalan sambil jalan tak pandang depan, dia terus masuk kereta. Ayah tanyalah, kenapa kau okey ke? Dia diam. Tapi saya tak sedar hati. Saya dah agak dah, ini mesti ada something happen ni. Dengan diam, ayah pun tak nak tanya banyak, dia bawa balik. So bawa balik pun dia tak banyak cakap guys. Dia terus pergi mandi dan dia terus tidur. Esoknya saya rasa tak puas hati. Apa benda akak saya nampak semalam? Apa yang berlaku dekat sana? Yang penting ini bukan kena kacau dengan orang. Sebab dia punya muka tu saya sangat kenal. Tanya dia, Ain, kau kenapa semalam? Dan tu dia dah mula okey, dia dah bangun, dia dah mula okey, dah happy. So saya tanyalah, kenapa semalam? Barulah dia cerita guys. Kalau nak jadikan cerita, pada malam tu, masa tu dia kerja kat promoter tu, dia dapat jarang lah pergi ke toilet. So bila dia dah habis kerja tu, dia terasa lah nak terkencing. Dan dia time tu dia terus pergi toilet guys. Pergi toilet biasa. So masa dia pergi toilet, dia masuk toilet tu, tiba-tiba ada macam seseorang masuk toilet tu. Ada toilet, public toilet kan. Dia dalam toilet dan kat luar tu macam dia dengar sesuatu tengah masuk. So masa masuk tu biasalah public toilet. Tapi that time dah pukul 10 lebih lah. Mungkin pekerja yang sama lah juga kot kan. Tiba-tiba tengah-tengah dengar orang masuk tu, dia dengar satu suara guys. Suara tu kalau suara je tak apa. Suara tu macam ni guys. Aini kat dalam ke? So bila dia macam tu, akak saya jadi jam lah guys. Siapa pula ni main-main panggil Aini? Sebab apa? Masa dia kerja situ, dia bukan kerja dengan kawan-kawan tau guys. Dia memang minta kerja tu dan dia tak sama pun dengan kawan dia. So which mean di hari pertama orang mungkin tak kenal dia siapa lagi. Dia jadi cuak lah. Dia dengar bunyi tu tapi dia diamkan diri. Tiba-tiba masa tengah diam diri tu, dia dengar bunyi something tengah menjilat. Saya tak pandai buat lah. Nanti editor masukkan bunyi jilat. Dia macam ada bunyi menjilat. So akak saya tengah macam apa benda ni? So tiba-tiba dia nampak dekat depan pintu toilet dia nak keluar tu. Bukan pintu luar tau, pintu toilet dia nak keluar. Dia faham tak? Ada macam something daripada atas. Bila dia tengok ke atas, Astaghfirullahalazim, dia nampak satu binatang guys. Dia nak cakap orang bukan orang. Betul-betul sangat-sangat bodoh. Dia betul-betul dekat atas ceiling. Lidah dia sampai ke bawah tengah jilat sesuatu. Itu sebab yang akak saya terus menggelabah balik keluar. And that's why masa dia balik daripada kerja tu, muka dia sangat-sangat sugul. Sebab dia baru nampak sesuatu. Betul. Dan besok dia tak pergi kerja dah. Dia terus stop kerja. Macam saya cakap lah, lepas saja kejadian dia dekat sekolah, benda tu tak habis dekat situ. Dia dengan kata lain, akak saya ni lepas saja kita jauhkan dia daripada dia punya pendamping tu, boleh katakan setiap minggu tu mestilah ada 2-3 kali akan ada benda yang ngacau dia. Antara masuk ataupun dia nampak. And that time masa dekat The Store tu, Alhamdulillah
tak dirasuk lah, dia nampak je. Tu salah satu cerita dia masa tengah kerja. So dengan kata lain, lepas tu dia tak kerja lah, dia terus duduk rumah je. Dia tunggu je diorang result. Lepas tu Alhamdulillah akak saya dapat tawaran melanjutkan di IPTA. Bila mendapat tawaran ni, takkan ayah nak halang lagi kan. Cuma apa yang ayah and family saya boleh buat, kita hantar dia. Dan pada masa tu dekat sana, kita pesan dekat rakan sebilik tu. Itu dah memang jadi rutin harian ataupun rutin ayah saja tau. So sesiapa yang kawan dengan akak saya, dia akan jumpa orang tu, dia akan bagi tahu apa boleh jadi dekat akak ni. Macam tu lah. So supaya diorang semua boleh get ready lah. Kalau tiba-tiba kau, yelah kau tak terkejut kau tiba-tiba member cakap seorang. Tak kenal mau lari kan. Kita dah bagi tahu dah siap-siap. If anything happen, terus call makcik atau call mak, call ayah saya. So masa dekat UiTM ni pun banyak sangat kejadian dia. Salah satu kejadian dia, masa tu dia masih pelajar baru lah. So pelajar baru ni kalau korang tahu memang banyak aktiviti. Time tu diorang ada satu aktiviti tau. So dekat belakang UiTM tu ada satu bukit. Bukit tu banyak lah diorang buat, ada yang untuk hiking. So macam pelajar-pelajar baru dia akan buat satu macam ekspedisi lah. So diorang mendaki lah dekat situ macam biasa. Pada waktu tu diorang samalah berbaris menaiki bukit tu. So naik. Kak saya dengan roommate dia lah, ada beberapa 2-3 orang. Diorang jalan sama-sama. Sampailah satu tempat tu yang diorang kena daki tau guys. Masa nak daki tu, korang tak boleh daki sekali berdouble-double. Korang kena daki macam ni lah, berbaris. So diorang berbaris lah, seorang-seorang daki. Nak jadikan cerita, akak saya ni dia di belakang tau, tapi tak belakang sangat. Di belakang dia ada lagi lah orang. Dia berada di belakang yang hampir-hampir belakang. So kawan dia naik dah ke depan. And masa tu kawan dia tengah dah bercakap-cakap. And tiba-tiba masa dia cakap, dia toleh belakang, akak saya dah hilang. Menjadikan lagi tanda tanya. Masa dia tanya orang belakang, actually dia belakang akak lah. Nampak tak Ain? And dia pun tak nampak guys. Dia kata tadi kan dia kat depan. Habis tu mana dia pergi? Benda tu jadi kecoh tau guys. Dia jadi kecoh. Sampailah diorang dah sampai naik atas. Bila dah sampai ke atas tu, should be selalunya diorang akan turun balik. Sudah terus jumpa ke Fesi tu bagi tahu kejadian yang salah seorang peserta hilang. So bila macam tu diorang mencari-cari sampailah time tu nak dekat maghrib guys. Nak dekat maghrib dalam pukul 7 macam tu, barulah terjumpa. Fesi tu jumpa akak saya betul-betul dekat tepi batu besar, tengah mencangkung, muka pucat lah. Muka pucat, muka lesu, muka macam muka kosong. Dia macam peluk dia mencangkung untuk peluk dia punya kaki. So cepat-cepatlah diorang selamatkan. Dan diorang pergi bawa ke rumah sakit yang direhatkan akak saya sebentar. So benda ni menjadi satu topik hangat lah kat sana. Diorang pelik mana perginya. Kalau lah nampak dia pergi, mestilah orang belakang pasan. Ataupun kalau lah akak saya terjatuh ke, benda tu bukannya kat tepi gaung ke tepi tebing. Benda tu jadi tanya-tanya. Benda tu dah dekat 2 hari akak rehat, barulah kawan dia tanya kat kakak, apa yang berlaku, kau pergi mana sebenarnya Ain? Bila je kita pergi, dia cerita balik, macam ni cerita dia sebenarnya. Masa tengah mendaki tu, actually dia kata, masa tengah jalan tu, masa first masuk je dekat bukit, dah start, actually masa tu dia pandang atas, dia dah nampak sesuatu. Tapi dia abaikan. Dan tu dia ada nampak macam sesosok orang, macam manusia, tapi dia compang-camping lah, macam nenek lah. Muka nenek tu memang muka yang macam marah tau guys. So mungkin lah time tu dia mungkin penjaga situ agaknya. So yelah, ramai-ramai datang, mungkin ada buat PL ke, itu yang buatkan dia marah tu. So bila yang second time dia datang jalan lagi, and sampailah dekat satu tempat tu, yang tempat yang diorang terpaksa berjalan membelakangi tu, time tu lah dia mendapati nenek tu ada dekat sebelah. Dia bagi tahu, dia toleh nenek tu, dan dia terus lupa. Dengan kata lain, kemungkinan time tu dia ditarik oleh nenek kebayan guys. Saya rasa itulah. Itu salah satu cerita dia masa dekat U. Benda tu membuatkan awak dah lah baru lagi dekat situ. So korang dah buat mana, dah buat cerita dah. Kat situ buatkan dia, ramai orang tahu lah pasal dia, pasal tu. Itu bukan satu kes je guys, actually banyak lagi kes. Itu salah satu cerita lah yang saya ceritakan masa dia dekat U. Kalau ikutkan guys, cerita yang dekat U ni adalah cerita yang paling banyak sekali yang berlaku. Tapi saya cerita yang untuk tu satu je. So disebabkan bila dekat U akak bersendirian, dia terpaksa overcome benda ni tau. Sampaikan satu masa dia dapat tahu bila dia akan nak kena rasuk. Tu dia dah dapat tahu dah macam mana nak handle. Dia dah mula dapat kawal. Maksudnya bila dia pergi kat sesuatu tempat tu, dia nampak aje sesuatu, dia tahu macam mana nak kawal.
Dia dah tak macam dulu. Kalau dulu dia akan, mungkin dia takut, dia menjerit ataupun dia lari ke, so benda tu boleh perasan and boleh masuk ke badan dia ke, saya tak pastilah. Tapi lepas saja dia masuk you tu, buatkan dia boleh handle keadaan. Okay guys, lepas tu guys, benda ni bukan saja berlaku dekat dalam Malaysia ni kejap lagi saya nak ceritakan yang berlaku di luar negara. Bermakna ada satu hari, time tu kita orang satu family decide nak pergi bercuti guys. Lebih pada nak mengerjakan ibadah umrah. So kami satu family lah, ayah, ibu, akak dengan saya. Masa tu kami punya package yang kita ambil, kita pergi bercuti dulu and lepas tu baru pergi umrah. So bermakna sebelum kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Egypt dulu ataupun orang panggil Mesir. Masa dekat Mesir tu pun ada kejadian tu guys. Dia bukannya main lokal je, dia international pun ada. Okay, masa kat Mesir, korang pun tahu kan Mesir popular dengan piramid. So time tu memang kita orang tak ada fikir panjang lah. Gila nak pergi piramid, semua orang teringin nak pergi sana. So kita pergi piramid, time pergi piramid tu tak ada apa berlaku. Akak pun okey, kita pun okey. Sampailah satu masa, kita punya tour guide tu bagi tahu lepas ni kita akan pergi ke museum. Museum dekat sana ni sedikit info museum dekat Egypt adalah totally 100% adalah tulen guys. Bermakna kalau dia kata itu adalah emas 1 tan, itu memang emas 1 tan ada kat situ. So apa yang dia jumpa dekat piramid tu memang dia ambil sebiji-sebiji kat situ. Dia punya museum tu punyalah besar sampai ada patung setinggi sampai 5-6 tingkat dekat dalam museum. Kami pergilah ke dalam museum tu. Masa dah pergi museum tu, macam saya memang sangat menarik lah, happy kan. Sebab benda tu memang benda yang original, bukanlah kita tiruan. So bila sampai tu, adalah sampai satu tempat tu. Tempat tu dia pelik sikit guys. Dalam museum tu ada lagi satu macam bilik berkaca. Nak masuk tu boleh masuk beberapa orang je. So maknanya awak kena beratur. Masa dah masuk, kita masuk, and time tu lah dia tunjukkan, inilah Fir'aun yang kita pergi piramid yang tadi tu. Inilah dia punya barang. Dia punya kepala emas tu, dia punya jewelry dia, semualah, dia punya tongkat dan semua benda ada kat situ. Masa tengah tengok-tengok tu, saya terperasan lah akak saya muka dia berubah. Saya macam apa hal ni? Tapi saya tak ada dah tanya time tu. So datang lagi sekali, tiba-tiba dia pegang kepala pula. Lagi satu guys, lepas saja dia dah tahu cara-cara nak handle, dia dah dapat tahu yang kalau dia rasa lain macam rasa nak mual-mual, nak muntah, dia rasa macam pening-pening kepala, dan selalunya macam signal lah benda tu ada dekat dengan dia. So bila saya nampak benda tu, saya tu cakap dia, Ain, jomlah kita keluar. Dia pun kata okey. So dia keluar. Dia diam lah, dia terus murung tau guys, dia senyap dia. So nak jadikan cerita, lepas saja dah ada murung tu, dah naik bas, dan tu saya tanya, kau kenapa Ain? Tiba-tiba senyap. Dan dia bagi tahu sebenarnya sebelum masuk, yang dia tertarik nak masuk sebab apa? Masa dia tengah masuk tu, dekat pintu lagi, dia dah nampak, korang tahu tak yang topeng yang dia pakai bila Fir'aun mati, dia ada satu topeng emas tau yang dia letak kat dia punya badan tu. So topeng emas tu kalau you tengok ada ukiran mata kan. So ukiran mata tu, biji dia letak kristal tau. Ni kristal So apa yang kakak nampak? Kakak nampak dia punya alis mata tu bergerak dekat dia. So masa aja dia datang, dia pandang, and dia memang mungkin nak tunjuk kat kakak, dia gerak ke sini pula. So benda tu yang buatkan dia bergerak ke? Mungkin dalam tu lah dia punya fikiran. Dan dia masuk, that's why yang masa dia masuk dulu, dia pergi tenung. Dia pergi tenung benda tu. So masa dia tengah tenung tu, benda tu gerak lagi mata tau, dari kanan ke kiri. So bila benda tu gerak kanan ke kiri je, akak tengok kiri kanan peti tu, ada dua guys. Ada dua makhluk yang kalau korang pernah tengok cerita The Mummy ke, kalau kau tengok dia pengawal tu, berpakaian seperti itu, and tinggi sangat akak cakap, sampai tak nampak muka dia. Dia tinggi tu sampai tak nampak muka, you just nampak kaki dia, and dia pegang. And dia tak diam guys, dia macam ni, pusing. And semua benda yang dekat situ pandang akak. That's why yang dia dah mula pening. So maksudnya bila masa yang dia pening tu, benda tu ada dekat sangat dengan dia. Nasib baik dia keluar guys, nasib baik tak buat onar kat situ. Itu salah satu cerita. Ada lagi satu cerita. Yang ini pula, masa time ni saya tak ikut. Time ni diorang pergi dengan kawan dia. Korang pernah tahu tak Killing Field dekat Phnom Penh? Kalau korang tahu, saya bagi sedikit info lah Killing Field ni adalah satu tempat penyiksaan yang dibuat oleh dulu orang dulu yang kita nama Popol ke apa nama, saya tak pasti negara Phnom Penh ni. Dulu dia punya penyiksaan dekat orang-orang bijak pandai. So dia nak dia seorang je pandai, dia tak nak orang lain pandai. Semua doktor,
yang pandai-pandai semua diseksa dan dibunuh. Itu nama killing field. Tapi tak apa, nanti saya letak sikit info Okay, saya ringkaskan. So akak saya dengan kawan-kawan dia pergi bercuti dekat Phnom Penh. So masa tu dia tahulah Phnom Penh tu, jelas sebelum kita bercuti mesti kita tengok kan, syok kan. Sebab time tu yelah benda tu macam satu tempat sejarah kan. So akak saya nak tahu. So masa tu dia pergilah dekat killing field ni. Nak jadikan cerita, punyalah kuat, punyalah anchor tempat killing field ni. Masa dia naik bas nak dekat sampai kat killing field tu, dia sampai tak tahu yang ini orang ke benda tu. Punya banyak. Sampai kan masa tengah naik bas tu, tiba-tiba benda tu ada kat tengah. Dia ingat orang, tapi dia benda bas tu langgar. Langgar depan dan belakang, benda tu ada lagi. So akak dah dapat nampak, okay, ni ke orang. So bila dia masuk dekat killing field tu, tempat yang paling banyak tengkorak-tengkorak dia letak, yang which is memang tengkorak betul. Dia kata dekat situ ramai sangat roh-roh yang berayap dengan muka yang macam, yelah kita tahu kan, dia mati dengan keadaan macam tu kan. Muka macam tengah, macam nak cakap, muka kusut, muka yang tak sihat, muka jalan macam tu. Sampai kan ada yang dia buat balik apa kan, dia buat contoh tiba-tiba kepala jatuh macam ni, jatuh kepala. So benda tu berlaku dekat keliling dia, tahu. Dia pergi mana-mana memang bersepah benda tu. Sampai kan dia memang rasa nak pengsan dah. Cuma nasib lah, macam saya cakap tadi tu, dia dah pandai kawal dia punya diri tu, and perasaan takut dia tu dah mungkin kurang. So dia dapat kawal and dia saksikan je lah benda tu. So sepanjang jalan ke killing field tu memang dia nampak macam-macam. Dia nampak ada orang tengah, budak lah, kebanyakan budak tengah jalan, bayi merangkap, lepas tu ada makcik yang macam berdarah-darah. Semua benda tu dengan keadaan yang tak sempurna lah. Ada yang tak ada tangan, guys. So sampai kan akak saya sampai menangis lah. Sebab mostly kalau kita tengok video tu sendiri pun orang kena seksa, kita nangis kan. Akak saya boleh nampak benda tu real kan. So dia sampai rasa nak nangis. Okay, so lepas saja dia pergi ke trip ke killing field tu, diorang settle dan diorang balik lah. Balik ke hotel and balik ke bilik masing-masing. Dia ada dalam 3 orang kawan dia, saya tak pasti, saya tak ingat Okay, apa yang berlaku? Dia punya berlaku tu bukan time tu, dia berlaku lepas tu. Okay, apa yang berlaku? Kemungkinan masa dia balik tu ada yang ikut. So apa yang berlaku malam tu malam tu diorang diganggu sangat teruk Macam dia ada sampai 2-3 part tau. Contoh untuk part akak saya. Part akak saya dia diganggu. Time tu kawan dia tengah mandi, tiba-tiba pintu dia diketuk. Apa ni, room service ke kan? Lepas tu akak diam lah. Dan dia ketuk lagi. Yang ketuk yang memang korang takkan nak boleh endahkan tau. Sebab ketukan tu macam ketukan yang macam serius. So bila dia akak pergi, yakin dia ada tempat tengok tu kan. Bila dia tengok aja dekat tempat nak tengok siapa, you all tahu tak nampak apa? Dia nampak biji mata. Biji mata yang besar. Dia bukan merah marah tu tau. Dia merah. Awak tahu tak kalau merah orang yang gosok-gosok, lepas tu dia besarkan mata dia merah-merah macam tu. So akak terkejut. Akak terus dia terkejut, dia terus masuk. Time tu macam-macam lah bunyi. Ada bunyi orang dekat toilet lah, padahal member semua dah tidur. Tu kejadian yang akak saya kena. Nak jadikan cerita, kawan dia pula kena. Pas dia time tu dalam pukul 2-3 pagi lah kot. Dia bagi tahu kat kakak, malam tadi pukul 3 pagi kau bangun kan? Dia tanya. Lepas tu akak cakap, mana ada, aku tidur. Nak tahu apa jadi? Kau bayangkan datang 3 pagi tu, member tengah tidur. Dia sedar yang akak kejutkan dia, ajak borak. Tapi dia tak pandang muka tu guys. Dia macam contoh awak, dia baring belah sana, terus kawan dia dah sini kan. So dia memandang sana, tapi dia tegur kawan dia belakang. Contoh kan, Is, bangunlah, main lah borak dengan aku. Sedangkan tu bukan dia guys. Bayangkan. So banyak lagi lah cerita time tu. So ni antara cerita yang berlaku masa dia pergi luar negara. Okay guys, thank you. Itulah cerita daripada saka pengalaman saya sendiri. Actually cerita ni sangat panjang guys, tapi saya cut short. Itu antara benda-benda yang penting. Dan insyaAllah nanti saya akan masukkan cerita-cerita daripada pengalaman akak saya dekat kita punya story akan datang. Okay guys, thank you pada korang yang ada cerita seram. Jangan lupa masuk kat email ataupun boleh komen, and terus bagi tahu saya yang kita akan ceritakan cerita anda. Okay, thank you guys. Thank you support our channel. Okay, bye.